Hai, Assalamualaikum Prof. Apa khabar Prof? Maaf kerana saya mengambil masa Prof pada hari ini. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab kita, boleh kami tahu pengenalan diri Prof dan juga latar belakang pendidikan Prof terlebih dahulu. Okey. Siapa dia nama? Nurin Afrina Syukri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syanuddin Zakaria. Ini saya cuba nak bagi feedback lah tentang soalan-soalan yang you tanya saya untuk kejap saya dah lupa dah dia punya email. Untuk kursus asas pembelajaran digital. Ini tahun satu ni. Kepala satu tu maknanya tahun satu lah. Okay? Mula sekali soalan pertama yang ditanya adalah pengenalan diri dan latar belakang dalam bidang sains komputer. Saya sekarang ini saya adalah seorang pensyarah kanan di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Bermula tahun 2016 dan sebelum tu saya adalah pengarah Pusat Teknologi Maklumat di UKM. Dan sebelum tu pula daripada UKM Graduate School of Business, sekolah peniaga, bisnes sekolah fakulti bisnes lah. Tapi untuk pasar swasta saja. Jadi latar belakang saya dalam bidang komputeran, saya mula komputer yang pertama sekali saya pakai adalah General Automation 1830. Itu tahun 1980 dahulu. Itu maknanya kamu belum lahir di masa tu. Di masa tu besarlah komputer tu. Lebih kurang dalam 5 kaki lebar, dia lebih kurang dalam 3 kaki, 4 kaki gitu. Dan depan panel depan komputer tu tak penuh dengan switch, macam-macam switch lagi. Kita pakai kita pakai punch card. Masa tu tak ada lagi terminal screen semua ni, semua kena pakai punch card, nak buat apa-apa semua kena pakai kad, tebuk kad masuk dalam komputer, tebuk kad. Dan daripada tahun 80 tu sampailah sekarang, maknanya dah 42 tahun saya dalam dalam bidang ni. Okay. Dan kebanyakan dan sama sekarang ni, dan saya melalui proses daripada itu kepada PDP level time sharing system, kepada microkomputer, kepada server, dan segi internet pula. Awal dulu saya ingat dulu masa dulu kita nak ke internet tu kita kena pakai modem, kita kena dial macam kita dial telefon itu. Sampailah kecanggihan pada hari ini. Dalam segi pembangunan sistem, saya juga tengok daripada mula kita buat standalone system sampai kepada client server, kemudian three-tier client server, web services, sama sekarang kita pakai microservices. Macam-macam lah. So, 42 tahun lah saya berkecimpung dalam bidang ni. So, dah nak pencen pun. Ya? So, itulah lebih kurang. Okey, baiklah Prof. Tajuk dalam perkongsian pada hari ini berfokus kepada penipuan dalam talian atau lebih dikenali sebagai scamming. Di dalam tajuk ini, konteks yang ditekankan adalah umum dan respon Prof boleh melibatkan mana-mana jenis penipuan. Bagi soalan yang pertama, saya ingin bertanya, berdasarkan pendapat Prof, apakah definisi penipuan atas talian atau yang lebih dikenali sebagai scamming lah? Cuba bayangkan, daripada tahun 2017 hingga 2021, 2017, 18, 19, 20, 21, 5 tahun, ada lebih 98,000 kes penipuan dalam talian, dan ini melibatkan kerugian permasa sehingga 3.3 bilion ringgit. Okay? Itu daripada 5 tahun, 2017 sampai 2017 hingga 2021. 3.3 bilion, lebih 98,000 kes. Maknanya dalam, kalau kita ambil puratanya, 98 terbagi 5 tu, malah nak kira lah, tapi boleh kira sendiri lah. Dan kalau kita tengok, untuk tahun lepas, 2021, untuk 9 bulan pertama saja, daripada Januari sampai bulan September, ada 16,000 kes melibatkan 380 juta ringgit.
Dan ini bukan saya buat ini baru dalam Dewan Rakyat bulan lepas, bulan Mac 2021 dilaporkan. 16,000 kes untuk tahun 2021, 16,000 kes, 380 juta. Itu kes-kes yang dilaporkan, yang tak dilaporkan, wallahualam lah, mungkin lebih besar betul tu lagi. So, macam mana benda ni boleh berlaku? Dah macam-macam SIPA yang kita lakukan. CEPA tu maknanya CEPA tu SIPA, Communicate, Educate and Public Awareness. Itu macam-macam SIPA dah dilakukan, tapi dia masih berlaku. Dan macam-macam dah kita bagi tahu orang ni pasal jenayah cyber ni masih lagi berlaku. Dan ini menunjukkan bahawa ada sebahagian dari masyarakat kita yang mudah diperdaya dengan tawaran-tawaran. Ada sebahagian dari masyarakat kita yang mudah diperdaya dan mudah diyakinkan dengan tawaran yang tidak berdasar. Ada sebahagian daripada masyarakat kita yang tidak menyedari mengenai jenayah cyber, dan ini yang menyebabkan mereka kerugian juta-juta ringgit. Dan penipuan dalam talian ini sebenarnya ada satu penipuan yang dilakukan dalam alam cyber. Dengan caranya kita menipu, dengan caranya penipu dia bagi maklumat tidak tepat pada mangsa dengan tujuan untuk memperdayakan mangsa supaya menyerahkan wang mereka, menyerahkan harta mereka. Dan misalnya sekarang ni biasalah kita dengar Nigerian scam, contoh email daripada ahli keluarga aristokrat daripada Nigeria, ataupun panggilan telefon daripada custom atau LHDM katakan kita masih berhutang sekian banyak. Dan ini semua ini kita kata maklumat tidak lengkap. Dan macam-macam cara dah kita guna untuk nak berangkat mangsa ni. Dia hubungi mangsa melalui telefon, melalui email, melalui WhatsApp, menyamar sebagai pegawai bank, penguat kuasa, pegawai mahkamah, anak orang kenamaan, dan all this thing. Daripada situlah ada modus operandi. Jadi dalam kes kita kata penipuan dalam talian ni bukan satu jenis jenayah tadi, tapi apa sahaja yang yang kita kata operasi haram dan tidak sah yang dilakukan dalam dunia cyber. Itu kita faham. Dia berbeza daripada kecurian. Okay, kes kecurian ni lain. Okay? Tapi itu boleh carilah contoh makna-makna dia. Okey, baiklah, betul. Saya setuju dengan pendapat Prof. Okey, yang seterusnya saya ingin bertanya, sepanjang Prof menceburi dalam bidang IT ini, pernahkah Prof mengalami atau menghadapi sendiri situasi scamming ini dan bagaimana pula Prof mengendalikannya? Oh, banyak kali. Panggilan WhatsApp, email, SMS daripada ejen bank, ejen insurans, daripada mahkamah, daripada polis, macam-macam lah dia ni. Mula-mula tu kita layan juga tapi beringat. Sekarang ni dah tak layan lagi lah. Maknanya kalau kita tengok nombor telefon ni sekarang ni kita ada secure call ke dalam handphone kita tu. Ada tengok kita abaikan lah, malah nak layan dah sekarang ni. So, terlampau banyak lah. Tapi ada sekali yang berlaku pada saya ialah kredit kad saya digunakan untuk membuat dia nak buat pembelian dekat negeri China. Ada pernah berlaku sekali. So bila kita kad kredit kita digunakan, bank akan hantar soalan macam SMS lah, kata ada pembelian sekian-sekian ni lah. Tapi dia kata, betul saya call dia kata, mana boleh saya tak buat benda ni berlaku kat negeri China. Saya ada kat Malaysia ni. Dan biasanya dalam kes tu diselesaikan, dapat kredit balik lah. Dan ini kes yang mana saya tidak dihubungi langsung pun. Tiba-tiba dapat, tak ada orang bagi tahu saya pun. Ya? Jadi itulah kali pertama yang saya berlaku. Tapi mana yang melibatkan saya dipanggil, saya dihubungi tu memang tak adalah. Saya tak layan lah. Tapi ini yang tidak dihubungi. Tiba-tiba dia dapat. Okey, seterusnya soalan yang ingin saya bertanyakan, pada pandangan Prof, adakah scamming ini memberi kesan buruk kepada individu, masyarakat dan negara? Jika ya, boleh tak Prof terangkan dengan lebih lanjut lagi? Saya baru cek dalam internet dan cari kes ya. Banyak kes rupanya. Kita yang paling terkini akhir tahun 2021 bulan Disember, tahun lepas lah, berapa bulan, dalam 4 bulan lepas, ada seorang pegawai bank yang hilang hampir RM105,000 daripada scam telefon.
Okay, you nak cari tu, pergi carilah dekat Seremban, carilah, bacalah kes tu. So, kita kata apa kesan pada individu. Jadi, kesan, bila kita cakap pasal kesan ni, kita tengok pada sebab akibat. Okay? Dia ada sesuatu yang akan memberi kesan pada sesuatu, yang akan memberi kesan pada sesuatu, dan akan memberi kesan pada sesuatu. Jadi dia berpanjangan. Dia tidak ada sempadan apa berlaku. So, misalnya dalam kes ni, apa kesan pada individu berkenaan di pegawai bank ni? Itu dia punya kesan tu sistemik, berjangkit-jangkit. Mungkin kita kata perumahan, dia ada pinjam rumah yang tak boleh bayar. Jadi dia kena pinjam daripada saudara mara. Dia masalah dia tu, kata dia ada masalah ni, dia kesan dia pada dia, kemudian dia pergi pinjam daripada saudara mara. Jadi saudara mara dia nak terkesan. Anak yuran anak-anak mungkin duit tu adalah duit untuk dia simpan untuk nak hantar anak dia masuk universiti ke. Dan sekarang dia dah tak dapat dah. Dah tak ada lah duit tu. Jadi yuran anak-anak tak boleh bayar mungkin, dan apa yang berlaku ialah anak-anak ni kena berhutang pula untuk belajar. Jadi kita nampak ada kesan dia tu. Jadi kesan dia tu berjangkit-jangkit. Jadi ada dua kesan pada individu yang saya nak highlight kan. Okay, yang pertama adalah kesan mental dan yang kedua adalah keuangan. Okay. Dari segi keuangan, dia melumpuhkan keuangan mangsa. Mendorong mangsa ke perangkap hutang. Banyak mana pun hutang baru ni, dia membawa kepada kemusnahan emosi, terutama sekali pada golongan berpendapatan rendah. Okay. Di samping keuangan juga, dia memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan mental. Yang ni yang paling merisaukan sekali, ya, stres, malu, hilang reputasi dia rasa dia hilang betul. Dia memberi kesan dia berpanjangan kepada keyakinan mereka dan juga pada kesihatan mereka. Orang macam ni setiap saat dia akan terasa diri dia dipersalahkan. Dia salahkan diri dia kata kenapalah aku ni mudah sangat diperdaya. Benda ni pun lagu ni. Dan kesan dia akan banyak loh. Kesan dia akan mengasingkan diri daripada masyarakat. Kes macam ni. Jadi apa kesan pada masyarakat? Kesan ke atas individu beri kesan pada masyarakat sebab individu adalah building block pada masyarakat. Kan mangsa, contohlah kalau mangsa dulunya adalah individu produktif dalam masyarakat, dia tak akan jadi begitu lagi. Kalau dulu dia aktif dalam PIBG, mungkin lepas ni dia tarik diri dari segala macam-macam PIBG. Misalnya lah. Dan individu yang terkesan daripada mangsa yang terkesan seperti saudara mara dia juga dia akan memberi kesan pada pelibatan mereka dalam masyarakat. Jadi kita juga risau bila jenayah ni, cyber ni, bila ada ahli masyarakat yang terjerumus dalam jenayah penipuan ni. Jenayah ni, penipuan online ni. Baik sebagai penipu atau sebagai kuda. Yang penipu ni memang kuda, yang kuda ni satu hal lagi. Yang kuda ni kita panggil dia sebab orang menipu ni bila dia pakai duit, nak transfer duit, dia pakai account seorang ni. Ini kita panggil kuda. Yeah. So, dia memberi kesan kepada risau sangatlah lebih ramai orang berlaku, ramai orang akan terlibat. Jadi hasil daripada penipuan ini juga kita risau. Yang mungkin digunakan untuk membiayai jenayah, operasi-operasi jenayah lain dan bawa pada jenayah baru. So, dia buat jenayah, dia nampak benda senang, dia akan buat benda lain, dia digunakan untuk buat benda lain pula, jenayah lain. Okay. Jadi, apa kesan pada negara? So, you bayangkan, hilang 3.3 bilion ringgit dalam kitaran ekonomi negara. 3.3 bilion ni bukannya sikit tau. Berapa banyak pinjaman perumahan yang boleh diberikan untuk membolehkan rakyat memiliki hartanah. Berapa banyak aliran wang keluar negara kerana penipuan ni. Sebab penipuan online ni dia tak ada sempadan. Juga kita tengok kesan-kesan kes-kes kesihatan mental berpeningkat. Siapa yang akan tanggung rawatan ni? Kerajaan juga lah. Isu negara juga lah. Tapi itu bukan isu dia lah. Yang kesihatan ni memang tanggungjawab kerajaan tu. Yang menjadi isu ni adalah bila mangsa menghadapi kesihatan mental, dia tak pergi dapat rawatan. Itu yang paling risaukan.
Dan ini memberi kesan kepada kesihatan mereka dan juga memberi kesan kepada ahli-ahli keluarga mereka yang lain. Okay, baiklah. Soalan saya yang seterusnya, dalam kita menangani isu ini, adakah Prof mempunyai cadangan atau pendapat untuk mengatasi kes scamming ini? So, apakah cadangan atau pendapat untuk mengatasi masalah ini? Yep. Begini, penipuan dalam talian ini dia semakin meningkat. Ini kita tak boleh nak deny dah. Okay. Sebab dia semakin canggih. Okay. Kecanggihan ini yang menyebabkan siapa saja nak belajar cara menipu dalam talian, dia boleh dapat maklumat dari banyak sumber. Apps untuk kita buat penipuan ni boleh muat turun. Sekarang yang kita tahu macam mana kita nak cari. Terima hakikat ni bahawa penipuan ni tidak akan hilang. Dia akan sentiasa meningkat dari tahun ke setahun. Ya. Jadi, cadangan macam mana untuk mengatasi masalah ini? Itu beringat. Beringat, itu je. Kalau orang putih dah kata, dalam istilah orang putih dah kata, kalau something is too good to be true, memang too good to be true lah. Kalau sesuatu mudah sangat tu, berjaga-jagalah. Okay. Fikir juga lah lagi, betapa mudah katalah ada seorang daripada Nigeria kata, okay, saya mewarisi 100 juta dolar daripada datuk saya dulu je governor bank lah, apa benda lah kan. Okay. So dia kata kalau nak ini kan, dia nak share dengan kita sebab dia tak boleh dapatkan ini, dia kena dapat daripada sumber ketiga. Okay, kalau nak bantu saya bagi saya 20,000 supaya saya senang, saya boleh proses. Mudah sangat macam tu, orang nak bagi macam tu. Ingat je lah. Okay. Yang kedua, tahu hak kita. Ya. Kalau dahulu, SIPA ni, atau kita katakan Communicate, Educate and Public Awareness, dah banyak kali dah buat SIPA ni untuk memberi kesedaran pasal penipuan dalam talian. Macam mana nak kenal, macam mana nak menghindari dia, sebagainya itu. Dan, okay, yang ni SIPA ni mesti diteruskan secara meluas. Okay. Tapi ada satu SIPA baru yang kena buat. Okay. SIPA seterusnya lah mengenai hak kita bila kena tipu. Pada siapa kita kena pergi? Yang ni ramai orang tak tahu. Okay. Dia ada 3 agensi. Kalau yang menyebabkan penipuan kewangan, dia ada Bank Negara. Pergilah cari dalam Bank Negara, Google lah sendiri. Agensi Bank Negara. Cara kita nak komplain pada Bank Negara. Okey, kalau mengenai online scam, ada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dia ada cara dia. Saya dah check tadi dalam website. Ada cara dia untuk kita buat laporan. Dan kalau yang mengenai hak-hak pengguna, scam penipuan yang melibatkan pengguna, dia ada KPDN HB. Ya. So, cara tahu mengenai hak kita. Ini kita kena educate orang. Ya. Yang kesedaran mengenai penipuan dalam talian tu teruskanlah, jangan tinggal betul tu. Tetapi yang hak kita tu juga kita kena dedahkan juga pada setiap orang. Baiklah Prof. Okey, sebelum kita mengakhirkan sesi ini, soalan saya yang terakhir yang ingin saya tujukan adalah apakah nasihat Prof kepada masyarakat untuk membendung atau mengatasi kes scamming ini daripada berlaku dengan lebih berluasa? Ya. Nasihat saya kepada masyarakat untuk membendung scamming ni daripada tu, okey, ginilah. Yang nombor 6 tu. Nasihat kepada masyarakat untuk membendung scamming ni. Dia macam ni, selagi ada mangsa yang mudah terpedaya, selagi itu scam akan berlaku. Okay? Itu sebenarnya. Mudah terpedaya, scam akan berlaku. Dia supply and demand dia, macam dalam bisnes panggil supply. Kalau ada demand, dia akan ada supply. Jadi kalau kes macam kalau ada orang yang mudah terpedaya, memang ada orang akan tipu orang tu. Dan warga-warga pencen ni yang kita risaunya sekarang ni, yang mudah terpedaya. Sebab dia orang ada duit. Bila pencen tu daripada KWSP lah, daripada ganjaran government macam-macam berkata-kata ribu. Okay. Jadi, sukar untuk kita membendungnya. Selagi ada yang mudah terpedaya, memang akan berlaku. Dan penipuan ni akan menjadi makin canggih. Dan apps ni pula untuk menipu ni akan menjadi lebih mesra pengguna.
Ya. So, apa yang kita buat? Maknanya kita sebenarnya dah ada framework undang-undang PDPA, okay? Personal Data Protection Act. Kita dah ada tu. Yang penting sekarang adalah penguatkuasaan. Apa yang perlu ialah memperkasakannya supaya penipu diberikan hukuman yang berat. Pada sekarang ni, kalau ada orang call kita, kata kita ni daripada insurans company nak jual insurans, daripada mana dia dapat nombor kita ni? So, kalau dia dapat benda tu daripada, kalau kita boleh buktikan dia call kita, dia dapat nombor kita, dia ada nombor IC kita, nombor bank kita, dan banyak benda yang dia tahu tu, maknanya dia dapat maklumat daripada some place. Jadi ini dah PDPA tu sepatutnya kita perkasakan. Maknanya kalau kes ada call yang kita boleh buat report tu, terus bagilah bantai tukuk-tukuk lah kepada penipu ni. Okay? Okey, baiklah. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepakaran Prof. Semoga Prof dipermudahkan urusan dan sihat selalu. Maaf sekiranya sepanjang sesi ini, sesi perkongsian ini, saya ada tersalah kata atau terkasar bahasa. Akan saya gunakan maklumat yang Prof berikan ini dengan sebaik-baiknya lah. Terima kasih. Selamat berpuasa. Wassalam.